Kata Imam Sayuti, para sahabat ni tak ada yang melebihi Sayyidina Umar yang Allah Ta'ala bagi, melainkan Sayyidina Umar, iaitu pada dia ni kasyaf. Kan tuan-tuan bisa dengar cerita waktu Sayyidina Umar baca khutbah kan, Ya Sariyah Al-Jabal, Ya Sariyah Al-Jabal, sebut kat Sariyah, orang yang Nabi Sayyidina Umar perintah pergi lawan dekat Parsi. Lawan dekat Parsi, Sayyidina Umar tengah duduk khutbah, dia duduk panggil, Ya Sariyah Jabal, Sariyah pergi sembunyi kat bukit. Sariyah duk bawa dia jadi panglima perang, duk bawa tentera untuk pi perang dekat Parsi. Kalau lah tak dengar suara Sayyidina Umar, nescaya semua tawanan semua akan dibunuh. Semua tentera Islam akan mati. Tapi tu dia Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni Allah Ta'ala bagi dia lebih. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada malam ni dapat kita solat berjemaah dan kita sambung tazkirah muzakarah kita dalam ilmu tasawuf haraki, cinta Allah dan cinta kerana Allah. Sambung dekat ibrah, cerita pengajaran, sedikit kisah Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar Al-Khattab dan Al-Quran. Sayyidina Umar ni, Nabi kata, kalaulah tak ada selepas aku ni, kalau ada Nabi lagi, Sayyidina Umar lah Nabi. Abang kata cerita Sayyidina Umar hebat. Jadi kita boleh baca sikit dalam kitab ni. Cerita malam ni. Cerita ni bukan biasa-biasa tuan-tuan. Sebab Nabi sebut, ma'al ladhina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Mesti duk 4 golongan ni yang masuk syurga. Yang pertama dia daripada para anbiya alaihimus salatu wassalam, ada 124,000 orang. Macam bilangan sahabat juga. Kalau 124,000 orang tu yang kalau ada nama Siddiqin, nescaya Sayyidina Abu Bakar lah yang pertama. Yang terakhir dia Sayyidina Abu Bakar di kalangan anbiya, dan yang pertama As-Siddiqin di kalangan As-Siddiqin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sebab apa Sayyidina Abu Bakar tuan? Padahal Nabi SAW kata, kalaulah ada Nabi selepas aku, nescaya Sayyidina Umar. Tapi Siddiqi ni boleh dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sebab dalam perang Tabuk tuan-tuan, Nabi minta sedekah. Sayyidina Abu Bakar ni bawa mai semua harta dia. Sayyidina Umar separuh harta dia. Sayyidina Osman suku harta dia. Separuh harta Sayyidina Umar kata, tak ada dah orang yang boleh challenge aku dah. Sebelum ni Sayyidina Abu Bakar yang memang hebat. Sayyidina Abu Bakar ni masuk Islam dulu. Dakwah dulu, cerita bawa Islam, bawa amal lebih dahulu daripada aku. Tapi Sayyidina Umar ni orang yang fastabiqul khairat, orang yang berlumba-lumba buat baik. Selepas Sayyidina Umar masuk Islam, tak ada orang yang berani buat kerja dakwah mula-mula melainkan Sayyidina Umar secara terang-terangan. Hebat Sayyidina Umar ni. Waktu tu Sayyidina Umar kata, kali ni aku menang dah. Sayyidina Umar kata, rupa-rupanya Sayyidina Abu Bakar bawa mai semua harta dia. Sayyidina Umar waktu tu kata, aku takkan dapat lawan dah Sayyidina Abu Bakar dalam kebajikan dan dalam amal kebajikan. Aku takkan dapat dah untuk menandingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tu. Padahal Sayyidina Umar ni semua sujud dia lawan. Walaupun dia masuk Islam lambat, tapi dia boleh menandingi amal kebajikan sahabat-sahabat yang lain. Hebatnya Sayyidina Umar ni. Tapi selepas saat tu dia kata, tak ada siapa dah, dan aku takkan dapat lawan dah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam perkara kebajikan dan amal kebaikan. Abang kata Sayyidina Umar ni label yang kedua ni, iaitu As-Siddiqin wasyuhada. Dan kita doa lah, As-Siddiqin ni orang yang membenarkan. Susah kita nak duduk makan As-Siddiqin ni. Tapi kita doa duduk di kalangan syuhada. Syuhada ni boleh. Sebab kata guru saya, qada dia ada dua. Satu qada mubram, satu qada mu'allaq.
Qada mubram ni qada yang tak berubah dah. Qada muallaq berubah. Sebab Nabi SAW sebut, la yuraddul qada illa bid-du'a. Takkan berubah qada Allah dengan melainkan dengan doa. Doa boleh tuan-tuan. Minta sungguh-sungguh. Dan doa yakinlah qada muallaq ni akan berubah. Dengan kita doa, Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik waj'al mautana fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Doa minta rezeki, ya Allah rezekikan aku mati syahid. Mati syahid tuan-tuan. Duk makam yang ketiga, makam syahid. Makam ni kita kena minta. Dan Sayyidina Umar ni, dia doa tu dia dapat juga makam syahid. Dia mati kena bunuh Sayyidina Umar. Ni doa Sayyidina Umar ni. Nah abang kata duk di kalangan syuhada. Dan para nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, semuanya mati syahid. Semuanya mati syahid. Tapi kita ni tak boleh label para anbiya. Tinggi golongan mereka ni. Duduk golongan yang tinggi. Tinggi ni kita doa duduk di golongan yang ketiga, golongan syuhada. Kalau yang bawah, as-salihin. Hak tu je yang masuk syurga. Hak lain tak masuk syurga. 4 golongan ni saja yang masuk syurga. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Sayyidina Umar. Siapa dia Sayyidina Umar ni? Umar bin Khattab bin Nafi'il bin Abdul Uzza, atau digelar dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Apa-apanya Sayyidina Umar ni dia kerabat dengan Nabi SAW. Dia pergi jumpa juga. Uzza tu antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 2 pupu dengan ayah Sayyidina dengan Abdullah. Kan Nabi bin Abdullah kan, 2 pupu. Jadi dia ada juga macam keluarga Abu Jahal. Abu Jahal tu adik-beradik Nabi. Ikrimah tu anak Abu Jahal. Apa-apanya Abu Jahal tu di kalangan pok menakan Nabi SAW. Nah abang kata Nabi ni orang yang tentang dia, siapa dia? Keluarga dia. Hebat Nabi SAW buat kerja dakwah ni. Tu Sayyidina Umar lahir pada 581 November, atau disebut dengan 644 Masihi. Adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga khalifah kedua Islam. Dan dia ni khalifah yang kedua Islam. Dia jadi khalifah selama mana? 634 Masihi hingga 644 Masihi. Lebih kurang 10 tahun je. Sayyidina Umar jadi khalifah 10 tahun. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. Apa-apanya Nabi meninggal umur 63, Sayyidina Abu Bakar pun meninggal umur 63, dan Sayyidina Umar pun meninggal 63. Tu dia sahabat akrab sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Yang kita nak cari sahabat ni, carilah sahabat yang soleh. Masya Allah. Dan Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya bernama Al-Khattab dan ibunya bernama Khatamah. Pewarakannya tinggi, besar, tegap dengan otot-otot menonjol dari kaki dan tangannya. Sayyidina Umar tinggi tuan-tuan. Tinggi berapa hasta? Kalau kita buat kain baju, berapa kain cukup? Berapa bilangan dia? Dua lebih kurang 4 meter kan? 2 meter. 2 meter, 3 meter tuan. 4 meter. Sayyidina Umar dia kena lebih. Sayyidina Umar lebih. Tinggi dia kalau 4 meter baju, dia kena buat 6 meter baju. Sayyidina Umar tinggi. Dan kata guru saya, Sayyidina Umar ni dia duduk atas kuda, kaki dia boleh seret ke bawah tuan. Tinggi tuan. Tinggi sungguh. Kita tengok baru ni Malaysia lawan dengan Bahrain pun tengok, aluh ya Malaysia. Lawan Korea boleh gagah. Sebab seri 3 sama. Lawan dengan Pak Arab, dia tengok kecil kita. Allahu Akbar. Memang orang Arab ni tinggi-tinggi. Saya sendiri pun terasa kecil walaupun saya dah besar. Besar pada tuan-tuan. Tapi kalau duduk orang Arab kecil kita. Allahu Akbar. Sayyidina Umar tinggi. Tapi kalau dia berdiri dengan Nabi SAW, seakan-akan sama tinggi. Sebab apa? Sebab Nabi ni mukjizat.
Dia Nabi ni duduk dengan orang tinggi, dia sama tinggi. Duduk dengan orang rendah seperti Abdullah bin Mas'ud, rendah seperti sama tinggi Abdullah bin Mas'ud. Mesra lah, seronok nak bercakap. Macam tu sifat Nabi SAW. Maka Nabi ni tidak ada kekurangan. Sayyidina Umar nampak sadar lah, penuh otot ni kan. Kita kata sadar lah, bukan sasa bodoh kan. Sadar ni sadar sungguh. Memang nampak tegak. Sayyidina Umar ni orang yang berani tuan. Sebab apa tak berani? Tengok badan dia lah, sadar kan. Apabila sampai abang kata adik dia masuk Islam, dia nak pergi bunuh Nabi kan. Dengar kata adik dia masuk Islam, patah balik, pergi belasah adik dia dulu. Dah belasah adik dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, belasah adik dia. Lepas tu dia tanya, mana apa yang baca tadi? Adik, sebab adik dia baca Quran tu hidayah tuan, menyebabkan hak yang sadar pun last sekali tunduk dengan Al-Quran. Hebat. Dia kata apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Janggut yang lebat dan berwajah tampan, serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Saya pernah dengar guru saya cerita, dia mimpi jumpa Sayyidina Umar. Tuan-tuan tahu tak, Sayyidina Umar ni guru saya mimpi. Tak, tuan-tuan nak ambil tak apa, tak ambil tak apa. Saya pun tak pernah mimpi jumpa Sayyidina Umar kan? Tapi guru saya cerita, Sayyidina Umar ni memang nampak gagah. Guru saya kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia janggut dia tebal, janggut dia lebat, dan wajah dia bertampak open je. Janggut dia lebat, dia bersambung dengan misai kan. Sayyidina Umar ni janggut dia bersambung dengan misai. Memang nampak lagi tampan lah kan. Kita ni ada misai sikit pun asal tampan sikit kan. Kalau abang kata, kalau hak yang Allah Ta'ala bagi ni semua makin tambah, makin cantik, makin smart. Dan memang Allahumma salli ala Sayyidina Umar ni, dia ada misai dia bersambung dengan janggut dia, nampak tampan. Dan Umar dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi. Orang bangsa Bani Adi ni orang yang cakap Arab fusah. Cakap Arab fusah. Dia bukan cakap Arab Amiyah. Saya duduk Mesir ni cakap Arab Amiyah. Orang kaifahalu, dia izayik pendek. Orang min aina ila aina, panjang lah sikit. Dia rahfin, pendek, shortcut macam kita lah. Bahasa orang kampung. Dan orang Arab dah ni pergi Mekah, tak payah cakap Arab, dah cakap Melayu lah ni orang Arab pun. Sebab yang duduk Mekah tu bukan orang Arab betul. Orang Pakistan, orang Yaman, orang luar macam-macam. Murah, halal, itu lah. Arab cakap Melayu lah ni. Betul dia takut lah. Pergi Mekah tak sesat lah, insya-Allah. Sesat pun jumpa. Cakap Melayu lah. Beritahu hotel, nama hotel. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah satu kaum dari suku Quraisy. Quraisy ni bangsa yang hebat. Bangsa Quraisy ni tu yang Allah Ta'ala lahirkan Nabi SAW pun bangsa Quraisy. Nasab Sayyidina Umar radhiyallahu an bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada datuknya Ka'ab. Datuk dia Ka'ab. Tuan-tuan kira tak Nabi kan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay bin Kilab. Yang ke-6, yang ke-7 itu lah. Sampai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, yang ke-7, ke-8 saya pun tak ingat, spontan lah. Nah, abang kata rupanya orang yang menentang Nabi ni banyak dia di kalangan bangsa Quraisy, semua keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan tu keluarga Nabi. Dia tentang Nabi sampai Fathul Mekah baru dia masuk Islam. Perang apa dia tak ada? Perang Badar dia ada, perang Uhud dia ada, perang, semua perang dia lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Keluarga Nabi. Allahu akbar. Tu Nabi ni, Nabi kata, saya ingat satu kalam tadi saya malam ni ada munaqasyah dewan ulama. Ustaz Mahya dengan Ustaz Rodi turun dekat Kompah. Jadi habis kuliah ni saya semayang, saya nak pergi cepat lah. Saya pergi tadi, Allahumma salli ala saya dalam perjalanan nak mai sini dan kemah malam ni makan dulu. Selalunya munaqasyah ni makan lepas tu. Depa jamu dulu, dah jamu dulu makan nasi Arab.
sendawa tak berhenti dalam sembahyang pun. Dia angin keluar. Nasi arak tuan-tuan. Mungkin za'faran lebih kot. Kan? Lepas tu Allah dalam perjalanan tadi tuan-tuan, saya dengar radio Ikim. Nabi ni orang yang kena belasah, kena fitnah, kena hantam. Semua apa saja ujian Nabi SAW tanggung. Tapi apabila Nabi kan, sahabat kata dekat Nabi, seolah-olah nak apikan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, doalah kehancuran. Nabi kata, aku bukan dilahirkan untuk menghukum. Nahnu doa la qudah. Aku ni untuk menyampaikan. Aku ni bukan untuk menghukum orang, tapi aku mendoa, memberi hidayat. Bawa kerja aku dakwah. Nak ikut terpulang, tak ikut terpulang. Kerja aku dakwah aja. Dan aku tak hukum orang. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa Nabi SAW. Doa Nabi, apa dia? Depa tak tahu, ya Allah, bagi hidayah kat depa. Allahu akbar. Ni Nabi SAW. Rupa-rupanya nasab Sayyidina Umar radhiyallahu an bertemu dekat datuk dia, Ka'ab. Antara beliau dengan Rasulullah SAW selisih 8 datuk. Ni disebut 8 silsilah dia. Sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dikenal sebagai seorang yang keras permusuhannya dengan kaum muslimin. Ia bertaklid kepada ajaran nenek moyangnya, melakukan perbuatan-perbuatan jahiliah. Allahu akbar. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, kalau beli fik siasah sekarang kan, Tuan Guru Presiden buat siasah, fiqh buat siasah. Tok Guru tulis Sayyidina Abu Bakar tebal tu. Sayyidina Umar 2 jilid tuan-tuan. Tebal itu juga. Nak habaq kata apa dia? Panjang sungguh perjalanan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Tu bab dia selepas dia memerintah. Kan? Waktu sebelum dia memerintah, Allah cerita dia tuan-tuan. Kata Imam Suyuti, para sahabat ni tak ada yang melebihi Sayyidina Umar yang Allah Ta'ala bagi, melainkan Sayyidina Umar. Iaitu apa dia? Dia ni kasyaf. Kan tuan-tuan bisa dengar cerita waktu Sayyidina Umar baca khutbah kan. Ya Sariyah Al-Jabal, Ya Sariyah Al-Jabal. Sebut kat Sariyah, orang yang Nabi Sayyidina Umar perintah pergi lawan dekat Parsi. Lawan dekat Parsi, Sayyidina Umar tengah duduk khutbah, dia duduk panggil, Ya Sariyah Jabal. Sariyah pergi sembunyi kat bukit. Sariyah duduk bawa dia jadi panglima perang, duduk bawa tentera untuk pergi perang dekat Parsi. Kalau lah tak dengar suara Sayyidina Umar, nescaya semua tawanan semua akan dibunuh. Semua tentera Islam akan mati. Tapi tu dia Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni Allah Ta'ala bagi dia lebih. Sebab apa? Firasat dia, ilham dia. Sebab apa tuan-tuan? Ni kelebihan Sayyidina Umar. Yang mana Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tengok perang Uhud. Perang hak yang Nabi minta cadangan 3 orang sahabat ni. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Nabi. Cadangan. Sayyidina Umar cadangan bunuh tawanan orang yang orang kafir. Hak Sayyidina Abu Bakar cadangan, kita ambil suruh ajak dekat anak-anak kita. Dan kita boleh minta tukar dengan jual. Kan? Tu Sayyidina Abu Bakar. Cadangan Sayyidina Abu Bakar Nabi terima. Turun ayat Quran sama dengan cadangan Sayyidina Umar. Banyak ayat Quran turun sama dengan cadangan Sayyidina Umar. Nak habaq kata apa dia? Nak habaq kata Umar ni iman dia berluak-luak. Orang yang nak tegak kebenaran tuan-tuan. Sehingga Allah Ta'ala turun Al-Quran ni sama macam kehendak Sayyidina Umar. Tapi Al-Quran ni turun dahulu daripada Sayyidina Umar. Nak habaq kata apa? Sayyidina Umar ni orang yang penuh dengan kebenaran. Sayyidina Umar. Hebat Sayyidina Umar ni. Masuk Islam dalam keadaan dia musuh, lawan Islam sungguh-sungguh. Dan dia ni ikutnya, kalau tengok agama dia ni, dia apa dia tak buat waktu zaman jahiliah? Bunuh anak, minum arak, telanjang. Tak tahu nak habaq. Jahiliah teruk sangat-sangat. Sayyidina Umar ni teruk tak ada dah. Dan dia pernah sebut waktu zaman jahiliah, yang paling teruk dia buat apa dia tuan-tuan? Bunuh anak perempuan. Dia tak suka anak perempuan sebab nampak lekeh. Mai Islam tak, Islam muliakan orang perempuan. Nak habaq kata Sayyidina Umar ni, namun tetap mampu menjaga harga diri. Sayyidina Umar masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian, 3 hari setelah Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Dua panglima besar di kalangan Quraisy ni, 2 orang yang hebat, iaitu Hamzah dan Sayyidina Umar.
Nabi SAW pernah berdoa, dua Umarain. Satu Umar Al-Khattab, satu Umar bin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama apa? Abu Jahal? Umar juga. Umar tu Abu Jahal juga. Abu Jahal pun Umar juga. Tapi sebab dia bodoh kan. Tu yang dia tulis bapak bodoh tu Abu Jahal. Digelak dah bapak bodoh kan. Sayyidina Umar juga. Bin Uzza Umar Al-Khattab dan Umar bin Uzza. Dua Umarain Nabi doa. Tapi ya Allah Ta'ala makbul satu je. Umar Al-Khattab. Untuk mengkuatkan orang Islam. Tu masuk Islam Sayyidina Umar. Tak kecut habis orang Quraisy Mekah. Kecut tuan-tuan. Masuk Islam selepas Hamzah masuk Islam. Tu waktu Umar nak masuk Islam, pergi dekat Umar Arkam bin Abi Arkam, kan? Cerita shortcut dah sikit. Cerita shortcut apa dia? Awak nak masuk Islam, Hamzah pergi depan. Hamai ni untuk apa? Kalau Hamai nak tetak Rasulullah, hang langkah mayat aku dulu. Tu Hamzah. Hamzah ni orang berani juga, bukan calang-calang. Disebut dengan Saifullah, kan? Pedang Allah, kan? Allahu Akbar. Langkah mayat aku tu. Dia tak. Aku main nak jumpa Rasulullah. Bila masuk Islam, takbir Hamzah. Keseronokan. Bertakbir. Kita ni sunat bertakbir kan. Bila dapat satu nikmat, dapat berita seronok, Allahu Akbar. Dikisahkan suatu malam Umar datang di Masjidil Haram secara bersembunyi, secara sembunyi-sembunyi untuk mendengar bacaan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah membaca surah Al-Haqqah juzuk 29. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, tentang hari kiamat juga. Umar bin Khattab kagum dengan susunan kalimatnya, lantas berkata pada dirinya sendiri, demi Allah, ini adalah syair sebagaimana yang dikatakan kaum Quraisy. Sayyidina Umar kagum waktu tu, tapi tak masuk Islam lagi. Sedap sungguh Al-Quran ni. Dengar Nabi baca Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Mal-Haqqah. Kan? Sedap susunan dia kan? Kalau kita boleh buat ayat Quran pun, Nabi kata kalau hang boleh buat surah Al-Fil cukup dah. Satu surah. Kalau hang boleh menandingi ayat Al-Quran ni, Nabi cabar ahlul kitab buat satu surah. Surah Al-Fil ya. Dia boleh alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia boleh tanya fil, mal fil. Dia tanya soalan orang dengar pun bodoh je. Kan? Nah habaq kata tak boleh buat Al-Quran ni. Al-Quran ni tu kalau orang mengaji bahasa Arab, i'rab kan. Hebat bahasa Arab. Hebat Al-Quran. Tu Al-Quran ni Arabiyan iwajal Al-Quran Quranan Arabiyan iwajin ghairu zi iwajin la'allahum yattaqun. Al-Quran ni bahasa Arab yang sangat hebat. Ghairu zi iwajin. Dia tak boleh dipesong oleh siapa-siapa pun. La'allahum yattaqun. Siapa-siapa yang ikut Al-Quran, dia akan dapat takwa. Hebat tuan-tuan Al-Quran. Kemudian beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat 40 dan 41 yang menyatakan bahawa Al-Quran bukan syair. Lantas beliau berkata, kalau begitu bererti dia itu dukun. Kalau bukan syair, ni Tok Bomo. Dia kata dukun. Kemudian beliau mendengar Nabi SAW baca ayat kedua yang menyatakan bahawa Al-Quran bukanlah perkataan dukun. Akhirnya beliau berkata telah terdetik Islam di dalam hatiku. Akan tetapi kerana kuatnya adat jahiliah, fanatik buta, penggagungan terhadap agama nenek moyang, maka beliau tetap musuh Islam. Ni asabiah dah. Sebab fanatik apa pasal? Dia kata Al-Quran dah jawab dah. Apa yang terdetik dalam hati dia, Al-Quran jawab siap dah. Dalam surah Al-Haqqah. Allahu Akbar. Tapi sebab kuatnya asabiah ni, kuat asabiah ni tu, kita sesat dengan asabiah tuan-tuan. Nabi kata laisa minna man asabiyah, kan? Bukan di kalangan umat aku orang yang asabiah. Takjub kan? Kita ni jangan asabiah sangat. Kemudian pada suatu hari beliau keluar untuk menghunus pedang bermaksud membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan beliau bertemu dengan Nuaim bin Abdullah Al-Adawi, seorang lelaki Bani Zuhrah. Jumpa Nuaim ni, Nuaim siapa dia tuan? Nuaim, siapa dia tuan? Nuaim ni
Nuaim ni anak belakang Nabi. Jumpa. Sebelum jumpa dengan Nuaim kata, hang nak pergi jumpa Rasulullah, hang pergi jumpa adik hang dulu. Adik hang masuk Islam. Tu Nuaim ni kata ni. Lepas tu dia kata, lelaki itu berkata kepada Umar, mau ke mana wahai Umar? Umar bin Khattab menjawab, aku ingin membunuh Muhammad. Lelaki tadi berkata, bagaimana kamu akan aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah? Kalau kamu membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar menjawab, tidaklah aku melihatmu melainkan kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu. Tetapi lelaki itu lantas membalas, mahukah aku tunjukkan yang lebih mencengkamkanmu, hai Umar? Sesungguhnya adik perempuanmu dan iparmu telah meninggalkan agama yang kamu yakini. Adik hang, adik ipar hang dah masuk Islam dah. Kemudian Sayyidina Umar ni tak jadi jumpa Nabi. Cerita dia. Sebab Nuaim bin Abdullah ni. Kemudian dia bergegas mendatangi saudara perempuannya yang sedang belajar Al-Quran. Surah Taha. Duk tengah baca surah Taha kepada Khabbab bin Arad. Khabbab ni guru Al-Quran, tuan-tuan. Waktu tu zaman dakwah Nabi secara sembunyi. Rumah Arkam bin Abi Arkam, antara guru Al-Quran siapa dia? Antara guru Al-Quran Khabbab bin Arad. Hamba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sepas Sayyidina Abu Bakar beli, Sayyidina Abu Bakar bebas dia. Bebas daripada jadi hamba. Tu jadi Bilal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Tak kala mendengar Umar bin Khattab datang, maka Khabbab bersembunyi. Umar bin Khattab masuk ke rumahnya dan menyanyikan suara yang didengarkannya. Kemudian adik perempuan Umar bin Khattab dan suaminya berkata, kami tidak membicarakan apa-apa. Umar bin Khattab menyangah, seperti kalian telah keluar dari agama nenek moyang kalian. Saya tak ingat nama adik Sayyidina Umar. Tak ada study petang ni. Adik Sayyidina Umar ni nama apa? Tak ingat. Masya Allah. Jika kebenaran itu bukan berada, wahai Umar, apa pendapat ni? Adik saudara dia kata, wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan berada pada agamamu? Mendengar ucapan itu, Umar bin Khattab memukulnya hingga terluka dan berdarah. Kerana tetap saja saudara perempuannya itu mempertahankan agama Islam yang dianutinya. Ketika melihat wajah saudarinya berdarah, Umar menjadi hiba. Kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Lepas katok tu baru Sayyidina Umar kesian. Ni sifat naluri seorang adik-beradik lah. Darah mengalir dalam badan abang. Darah mengalir dalam badan adik. Kesian kat adik. Macam tu juga mak ayah. Anak ni sayang kat mak ayah tak sama dengan ayah sayang kat anak. Tapi itulah pengorbanan yang hebat. Terbiahlah anak jadi anak yang soleh. Umar Al-Khattab berkata, berikan kitab ada pada kalian kepadaku, aku ingin bacanya. Maka adik perempuannya berkata, kamu itu kotor, tidak boleh menyentuh kitab ini kecuali orang yang suci, orang yang dah bersuci. Kotor. Mandilah terlebih dahulu. Lantas Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mandi dan mengambil kitab yang ada pada adik perempuannya. Ketika dia membaca surah Taha, dia muji dan muliakan isinya. Kemudian minta ditunjukkan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu disebut, waktu saya mengaji Darul Syifa kan, Tok Guru Harudin kata, antara pelembut hati, penembut hati, terang hati, baca surah Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat yang Sayyidina Umar yang kerah, orang kata kerah king kan, tak mau masuk Islam, asabiyah kuat, kena 5 ayat surah Taha ni kan, lembut terus hati nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kalau anak kita kerah hati, waktu dia tidur tu kita baca atas ubun dia, tiup. Baca atas ubun dia, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha, sampai 5 ayat.
Waktu tiup. Waktu dah tiup tu tuan-tuan, ada kata guru saya, sebut ke anak tu, anak jadilah anak yang soleh, dengar cakap mak. Cakaplah penuh kasih sayang. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan cuba buat. Memang mujarab sebab ayat ni ayat Quran. Mukjizat kan. Sayyidina Umar pun datuh cayak kan. Ni anak kita bukan Sayyidina Umar. Allah Akbar. Ketika Khabbab mendengar perkataan Umar bin Khattab, dia muncul dari persembunyian dan berkata, aku akan beri khabar gembira kepadamu, wahai Umar. Aku berharap engkau adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Khamis. Nabi doa Khamis malam tu, Nabi doa. Doa apa dia? Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab atau bin Abu Jahal, Amru bin Hisham. Amru bin Hisham. Amru bin Hisham siapa dia? Umar juga. Umar, Amru dia. Umar tu, Amru bin Hisham tu adalah Abu Jahal. Nabi minta doa antara dua Umar lain. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahnya. Umar bin Khattab mengambil pedangnya dan menuju ke rumah tersebut, kemudian mengetuk pintunya. Ketika ada salah seorang melihat Umar bin Khattab datang dengan pedang terhunus dari celah pintu rumahnya, dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni bukan calang-calang nak pergi tetok Rasulullah ni. Dia asah pisau dia. Bukan takat asah pisau, asah sarung pisau dia, pedang dia tu, nak pergi bunuh ni. Oi, dahsyat. Kita kalau nampak, kita boleh nampak gambaran macam mana cerita ni berlaku. Oi, sahabat risau tengok Sayyidina Umar mai bawa pedang yang terhunus. Waktu tu lantas mereka berkumpul. Hamzah bin Abdul Muttalib bertanya, ada apa kamu? Mereka menjawab, Umar datang. Hamzah bin Abdul Muttalib berkata, buka pintu. Buka pintu tu. Kalau dia menginginkan kebaikan, maka kita akan menerimanya. Tetapi kalau menginginkan keburukan, maka kita akan membunuhnya dengan pedangnya. Tu dia kalam Sayyidina Hamzah. Kalam panglima. Kalau dia nak baik, kita terima. Kalau dia nak buruk, kita bunuh dengan pedang dia. Bukan pedang kita, pedang dia. Tu kalam yang hebat. Saya besar juga dulu waktu ayah ajak saya lah, ajak nak jadi pendekar konon-konon. Ayah kata nak sebelum jadi pendekar tu, ayah kurung saya dalam rumah seorang-seorang, keriau saya seorang dalam rumah, keriau tu gelap kan, keriau seorang kecil tu. Waktu tu ayah nak konon-konon ayah nak tunjuk sikit keberanian tu kan. Ayah kata, waktu ayah duk ajak seni pertahanan, ayah kata, aku ni kalau aku ludah, aku takkan jilat ludah aku, melainkan aku mati. Tu dia nak lawan dengan orang. Saya dengar ayat tu pun, tadi kita nak jadi lawan tu kan. Mana nak habaq kata macam ayat Sayyidina Hamzah ni kan. Kita kalau dia niat jahat, kita bukan bunuh dengan pedang kita bunuh dengan pedang dia. Tu Sayyidina Hamzah kalam. Nak habaq kata, nak tunjuk kata Sayyidina Hamzah ni bukan calang-calang juga. Orang yang disebut Sayyidus Syahid, penghulu ketua segala syahid. Siapa dia? Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah Nabi kata, bukalah pintu. Kalau dia, lepas tu kemudian Rasulullah menemui Umar dan berkata kepadanya, ya Allah, ini adalah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab. Dalam riwayat lain, ya Allah, kuatkan Islam dengan Umar. Nabi SAW doa. Dan waktu tu Sayyidina Umar mengucap dua kalimah syahadah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berada di rumah tersebut bertakbir dengan keras. Allahu Akbar. Nak habaq atas sukanya para sahabat radhiyallahu taala anhu. Inilah kisah Sayyidina Umar Al-Khattab yang mendapat hidayah berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa itu dikabulkan oleh Allah. Allah Taala memilih Umar bin Khattab sebagai salah satu tonggak kekuatan Islam, sedangkan Amru bin Hisham iaitu Abu Jahal meninggal dunia sebagai Abu Jahal. Abu Jahal meninggal dunia waktu bila? Dalam perang Badar. Perang Badar. Abu Jahal meninggal perang Badar. Begitu seharusnya Al-Quran kepada jiwa para mukmin. Al-Quran disantuni dengan lembut bacaannya
dan indah pengamatannya. Al-Quran yang meresap masuk menyelinap dalam hati dan jiwa para wali Allah akan memantulkan ketundukan kepada Allah seraya tersungkur dan sujud ke hadrat keagungannya. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan mereka dengan firman-Nya, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, dalam surah As-Sajdah. Nahabak kata orang yang dengar Al-Quran ni tunduk sujud. Nampak sesungguhnya orang yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan kami hanyalah orang yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud, menandakan taat patuh dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak bersikap sombong dan takabur. Allahu Akbar. Kita ni dengar ayat Quran rasa hebat dah tuan-tuan. Jadi kita tambah dah kekuatan kita dengan akhir zaman ni. Umat ni lalai tuan-tuan. Sebab apa? Yahudi berjaya umat ni. Umat ni hantar handset ya. Dengan TikToknya, dengan Facebooknya. Kadang-kadang saya tadi sembang kawan kata, aku buang Facebook aku. Dia buang tu Lepas tu saya kata TikTok pun aku buang. Dia kata, dahsyat hang ni. Sebab apa? Dia kata, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Dia kata tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Sebab kadang-kadang kita tak kuat iman. Kita tengok yang baik. Saya kira dia naik video lain pula. Dia naik video lain, kita pun asyik. Lalu kita duk main handset tu. Tak ada nak baca Al-Quran sehari. Na'udzubillah min zalik. Ni umat kita ni tinggal dia saling nasihat menasihati. Sebenarnya TikTok, Facebook tu media yang kita boleh serap dengan yang baik-baik. Tapi tinggal dia jangan lalai je. Yang tu je. Dengan ada rakaman ni orang boleh tengok. Orang boleh tengok live. Orang boleh tengok hak yang ulang, hak yang kita buat shoot pendek kan. Bagi ke orang. Tu pun satu peringatan. Dan kita harap baiklah untuk kita lawan daripada umat ni terus menguasai hiburan yang menguasai dalam hidup manusia akhir zaman ni. Jadi insya-Allah kita sambung pada nanti cinta ulama dan mewarisi ilmunya. Tuan-tuan, tinggal ni kita sambung nanti insya-Allah. Ni cerita ibrah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sebenarnya cerita Sayyidina Umar ni kata Imam Sayuti dalam kitab dia banyak sangat. Tengok waktu zaman pemerintahan dia, zaman dia jahiliah, zaman dia Allah pergi perang, cerita tu terlalu banyak tuan-tuan. Tak tercerita. Tinggal dia nak cerita dia Sayyidina Umar ni orang yang sangat hebat. Dia jatuh hati masuk Islam dengan doa Nabi dan Al-Quran. Tuan-tuan jangan tinggal doa. Ada dah shoot dah berhenti dah. Ada satu doa baru ni saya jumpa Tok Guru Presiden selalu doa ni. Tok Guru Presiden bagi doa ni dekat seorang tukang urut dia. Tukang urut tu saya jumpa dekat Liqaq baru ni. Dia kata apa dia? Doa selalu Tok Guru bagi. Tok Guru suruh kita amal. Doa yang Nabi SAW ajak, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Selalu Tok Guru baca doa ni. Allahumma ati nafsi taqwaha. Tapi doa ni jamak lah Tok Guru baca Allahumma nafsi Allahumma ati nafsina taqwaha. Nabi jamak siap untuk amal kan. Nah, apa kata doa ni bagus, minta takwa dan minta Allah Ta'ala bersih hati kita, menyebabkan Allah jadi pelindung dan wali kita. Tuan-tuan, doa ni jangan tinggal. Dah kita masuk Islam dah, kita nak istiqamah. Atau doa ni Tok Guru pesan dekat anak murid dia yang urut dia, Tok Guru kata mau dah aku bagi satu doa. Doa ni Nabi SAW ajak. Dan kita boleh baca doa ni di akhir zaman. Doa minta takwa. Orang yang takwa ni insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Yang tu yang si khatib duk sebut wasiat kita setiap minggu hari Jumaat. Jadi wallahu alam, sikit oleh-oleh tuan-tuan, doa Nabi dan baca Al-Quran. InsyaAllah lembut hati kita untuk istiqamah mati dalam iman. Wa sallallahu wa sallam ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.